akan berlangsung di Dataran Warisan Taiping Perak nanti. Jadi bersama dengan kita pada waktu ini Saudara Tun Encik Muhammad Mansur Ahmad Kusosi, Penolong Pengarah Bahagian Arkeologi Jabatan Warisan Negara. Berlangsung sempena dengan sebab sebelum ni pernah juga datang ke Semak Pagi Malaysia untuk tapak warisan dunia bagi Karnival Lenggong 2017. Mungkin ada pendekatan di situ ataupun kaitannya dengan Karnival Warisan Merdeka ni, Encik Mansur? Okey, untuk makluman dia, pertamanya terima kasihlah kepada saudari pengacara dan juga saudara pengacara. Untuk makluman, sebenarnya program Jejak Warisan Merdeka ini telah diadakan pada setiap tahun lah sebenarnya. Sebenarnya pada awalnya program Jejak Warisan Merdeka ini dikenali sebagai program Jejak Warisan. Walau bagaimanapun pada tahun lepas, apabila program ini dijalankan sempena bulan kemerdekaan yang dijalankan di Bandar Hilir Melaka, program ini telah dikenali sebagai program Jejak Warisan Merdeka lah. Kemudian susulan daripada kejayaan kita mengadakan program Karnival Lenggong sempena ulang tahun ke-5 Arkeologi Lembah Lenggong sebagai tapak warisan dunia UNESCO, kita telah bercadang untuk mengadakan satu program yang bertajuk Karnival Warisan Merdeka, dan program ini diadakan dengan skala yang lebih besar lah berbanding dengan program Jejak Warisan yang sebelum ni, kerana program Karnival Warisan Merdeka ini melibatkan selain daripada pelajar-pelajar sekolah yang pada awalnya dilibatkan dalam program Jejak Warisan, program ini juga melibatkan selain daripada pelajar sekolah, ia melibatkan juga orang-orang awam lah. So jadi kita dapat lihat di situ sebenarnya orang awam ini adalah merupakan salah satu elemen yang sangat penting lah, kerana program ini juga akan melibatkan connection ataupun hubungan di antara orang awam dan juga pelajar itulah. Jadi program ini banyak melibatkan elemen-elemen penting yang terdiri daripada program-program yang menjadi core utama, iaitu program Jejak Warisan, program Kembara Warisan dan juga Heritage Fund Bike atau kita panggil dia sebagai program My Kayuh Warisan lah. Jadi ia adalah sempena ulang tahun yang ke-60 sempena bulan kemerdekaan pada tahun inilah. Cik Mansur, bagaimana mesej mengukuhkan jati diri itu dapat diterapkan melalui program-program yang telah pun diadakan ini? Walaupun mereka biasa masuk acara berbasikal, kayuh sampai 50-100 km sebagainya, bagaimana penglibatan dalam Kembara Warisan ataupun My Kayuh Warisan ini dapat memberikan rasa kecintaan kepada Malaysia itu? Okey, jika kita lihat, program ini juga dipanggil sebagai program Karnival Warisan Merdeka. Jadi kita sebagai salah satu jabatan yang berperanan untuk memelihara dan memelihara warisan, kita dapat lihat di situ hubungan di antara warisan dan juga kemerdekaan ini memang satu perkara yang tidak dapat dipisahkan lah antara satu sama lain, dan ia sangat rapat, bak kata pepatah, bagaikan aur dan tebing lah. So jadi untuk kita memisahkan dia amat mustahil lah. Sebenarnya jika kita lihat memori kita atau ingatan kita ini sekarang, di sebalik peristiwa kemerdekaan yang berlaku pada 31 Ogos 1957 sebelum ini, sebenarnya ingatan itu telah diwariskan. Maknanya ada transmission of knowledge di situ di antara generasi yang terdahulu dan juga generasi yang sekarang ini. Jadi tanpa adanya transmission of knowledge ataupun warisan itu yang membolehkan agar kelangsungan atau pengabadian ingatan itu berlaku, jadi pada kami ia sangat pentinglah untuk diabadikan dengan adanya program-program yang sebeginilah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di Bandar Taiping itu sendiri, kita memilih Bandar Taiping ini kerana banyaknya elemen-elemen warisan di situ, terutamanya bangunan-bangunan warisan, tapak-tapak warisan, sangat banyak sebenarnya. Jika kita kaitkan warisan yang ada di Taiping tu dengan kemerdekaan, sebenarnya banyak bangunan-bangunan yang sebahagiannya telah diwartakan itu dibina sebelum kemerdekaan. Jadi kita dapat lihat
dia punya hubungan di situ ya, di antara warisan dan juga kemerdekaan itu sendirilah. Jadi bila berada di Taiping itu laluan mereka dapat melihat sendiri. Ya, itu antara salah satu pengisian program lah. Ya. Kalau diperhatikan ya, aktiviti yang bakal berlangsung antaranya ialah ceramah kemerdekaan dari perspektif Islam. Ya. Jadi ini bermakna semangat patriotik itu tidak hanya tertumpu kepada jati diri saja, tapi juga dari segi sudut agama. Kerohanian. Ya. Untuk makluman ya, program ini kita ada menjemput tokoh agama lah dan ceramah keagamaan di sini yang bertajuk kemerdekaan dari perspektif Islam. Jadi apa yang dibincangkan di sini, ceramah tersebut akan mengulas dan menerangkan dengan lebih lanjut apakah perspektif atau pandangan agama Islam itu terhadap isu kemerdekaan dan bagaimana seorang Muslim itu memandang ataupun melihat isu kemerdekaan ini. Adakah kemerdekaan ini sesuatu yang perlu kita hargai, sesuatu yang perlu kita syukuri ya, daripada aspek Islam itu sendirilah. Jadi penceramah ataupun tokoh agama ini akan mengulas dengan lebih lanjutlah. Apa pula pengisian untuk menerapkan semangat patriotisme itu di kalangan kanak-kanak? Untuk mereka yang berada dalam golongan kanak-kanak, aktiviti apa yang telah disediakan kepada mereka sepanjang karnival ini? Okey, sepanjang karnival ini kita dapat lihat kita ada 3 program utamalah yang bertujuan, yang berkongsi objektif yang sama untuk menanam kefahaman ataupun penghayatan mengenai erti kemerdekaan itu di sebalik penglibatan daripada pelajar-pelajar sekolah ya. Orang awam juga terlibat dalam program inilah. Jadi di antara pengisian program ini terdapat juga elemen-elemen pengisian yang melibatkan warisan seperti persembahan, permainan tradisi, pameran dan sebagainya lah. Jadi perkara-perkara ini atau elemen yang kita isikan dalam program ini kita jangkakanlah ramai pengunjung-pengunjung yang akan datang yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat lah. Bermula daripada kanak-kanak dan juga dewasa lah. Dan juga yang tua. Jadi fokus kita kepada segenap lapisan masyarakat. Lokasi penganjuran hanya dilaksanakan di satu lokasi di dataran itu saja ataupun ada lokasi-lokasi lain yang terlibat? Kita punya acara ataupun program itu diadakan di tempat utamanya itu iaitu dataran Taiping lah. Walau bagaimanapun ia tidak hanya stagnan ataupun berada di situ saja. Program itu akan bergerak di sekitar Bandar Taiping itu sendiri. Jadi ada aktiviti-aktiviti lawatan ke tapak-tapak ataupun bangunan-bangunan warisan yang terdapat di Taiping. Di samping itu di sebalik lawatan itu itu untuk kembara, mai kayuh warisan dan juga jejak warisan. Sebenarnya ketiga-tiga program ini pengisiannya adalah sama, tetapi kaedahnya adalah berbeza lah. Ia untuk menarik minat pelbagai lapisan masyarakat lah, jejak warisan untuk pelajar dan juga orang awam lah. Jadi lengkap semua pakej untuk setiap kategori umur 25-27 Ogos di dataran Bersatu Taiping. Terima kasih Encik masuk ke studio bersama kami.